Bertemu semula pasca PRU14, kita lihat perubahan kerajaan tidak sampai satu penggal membawa kepada ketidaktentuan politik dan tidak cukup dengan itu negara juga memasuki era pandemik COVID-19 dengan gelombang ketiga yang berterusan dan peningkatan kes jangkitan melebihi 4,000 kes 2 hari berturut-turut semalam. Ketiga petugas Bersih Harapan mengalami tekanan tinggi ketika di ICU, katil di ICU semakin capai kapasiti maksimum, timbul segelintir pihak menyalahkan antara satu sama lain. Kerjasama dilihat semakin rapuh bukan sahaja dalam kalangan pemimpin negara tapi hashtag kita jaga kita juga semakin kian tenggelam. Justru itu, bagaimana sebenarnya untuk mencari jalan bersatu padu di era pandemik COVID-19 tanpa mengenal latar belakang ataupun parti politik masing-masing. Kita akan bersama dengan penalisis politik UiTM, Mujibu Abdul Muiz. Assalamualaikum, selamat pagi Mujibu. Kita nak lihat apa kekuatan rakyat Malaysia dalam menggerakkan transformasi negara ketika mana selepas PRU14 kita lihat satu momentum kerjasama di antara perbankan dan juga kerajaan ketika itu. Peralihan kuasa itu kita dapat lakukan dengan licin tanpa sebarang masalah dan ketika itu kita dalam usaha untuk pastikan negara kita melalui satu transformasi baharu untuk orang kata macam lebih kurang reset balik negara kita. Tapi apabila masuki era pandemik COVID-19 kita lihat kerjasama itu semakin kurang dengan ketidaktentuan politik dan pemimpin-pemimpin ada yang bertelagah sama sendiri walaupun era pandemik COVID-19 sehingga mengakibatkan PRN Sabah itu berlaku dan membuatkan gelombang ketiga jadi di negara kita ini. Jadi Mujibu, sebenarnya kita nak lihat ketika mana pandemik COVID-19 sudah mencapai 4,000 angka, bagaimana sebenarnya kita nak bentuk semula kerjasama di antara parti-parti politik tak kira pembangkang ataupun kerajaan dalam usaha kita gerakkan rakyat seperti mana seruan Tan Sri Dr. Noor Hisham semalam untuk patuhi semula SOP COVID-19. Ya, terima kasih Azli atas kesudian untuk mengundang dan berbincang dan mengupas isu ini ya. Saya rasa dalam konteks kerjasama politik itu yang perlu melakukan kerjasama dengan segera itu adalah orang-orang politik kerana rakyat jelas boleh bekerjasama dan ini telah dibuktikan apabila kita dilanda pandemik COVID-19 di peringkat awal dan juga pada gelombang kedua, kita berjaya untuk memberikan kerjasama dan patuh dengan segala SOP. Malah pada satu ketika kita hampir mencapai sifar kes dengan pematuhan yang itu sampailah kita diberikan dengan pilihan raya negeri Sabah dan akhirnya mencetuskan gelombang ketiga dan sebagainya dan membawa kita kepada hari ini yang di mana kita dikatakan sudah hampir menuju kepada keruntuhan sistem kesihatan yang tidak boleh menampung kes yang semakin tinggi. Malah kita juga disamakan dengan India yang telah pun hancur. Walaupun begitu ya, saya rasa dalam keadaan sekarang barangkali apa yang perlu dilakukan oleh orang politik itu adalah untuk melihat secara besar bahawa ini adalah isu bersama yang tidak akan mendatangkan mana-mana faedah kepada ahli politik untuk meneruskan pertelagan politik dan yang paling penting adalah perlu untuk memberikan sokongan dan dukungan kepada mana-mana pihak. Tak kira lah pembangkang ke kerajaan ke bagi memastikan adanya pematuhan. Ya, orang-orang politik yang paling penting pada ketika ini perlu menunjukkan contoh tauladan bahawa mereka adalah pemimpin, bukan saja pemimpin dari sudut pentadbiran dan sebagainya, tapi juga menjadi pemimpin yang pemimpin moral ya, dalam memastikan ketaatan dan adanya contoh tauladan yang memberikan kita semacam semangat bahawa kita juga harus mematuhi perkara ini kerana itulah yang sedang mereka lakukan. Dan permasalahannya yang kita lihat ini adalah ya saya setuju bahawa SOP yang dilakukan itu seolah-olah rakyat melihat dia seolah-olah dibuat kepada dua pihak ya, ada pihak yang orang biasa yang akan dihukum dan sebagainya kalau tidak mau SOP, tetapi pada mereka yang ada kedudukan, yang ada tempat ya, yang ada keistimewaan itu pula tidak dikenakan apa-apa. Jadi perkara-perkara beginilah yang barangkali dilihat rakyat itu semacam satu beban yang rakyat lihat adanya double standard, adanya pilih kasih ya, yang akhirnya
mereka tidak melihat orang politik itu sebagai satu contoh ataupun suri teladan dalam menghadapi pandemik ini, dan akhirnya kita melihat orang politik sudah tidak lagi dipercayai bukan saja dari sudut politik tetapi juga dari sudut moral dalam konteks pematuhan SOP dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama juga kita nak lihat kerjasama politik itu berlaku tak kira pihak, tapi dalam masa yang sama kita juga tertanya-tanya siapa sebenarnya yang perlu melakukan langkah pertama dalam memastikan bahawa kerjasama politik itu dapat dijalankan dalam era pandemik COVID-19. Ada perkara yang sama pernah dibincangkan ketika gelombang yang ketiga, yang mana kita lihat pihak pembangkang dengan nyata dan juga jelas mahukan penglibatan mereka secara penuh untuk memastikan proses kekang COVID-19 ini berlaku. Tapi adakah kita lihat kerajaan terbuka sekarang ini dalam menyampaikan informasi, diskusi, perbincangan, ambil maklum balas, nasihat dan sebagainya daripada pihak pembangkang, ataupun sebenarnya ia masih lagi kurang dilakukan dalam kalangan kedua-dua belah pihak? Ya, saya rasa jelas apa yang berlaku ini barangkali kurang ataupun barangkali juga boleh kita katakan tidak ada langsung ya penglibatan ataupun inklusiviti semua pihak dalam satu badan ataupun dalam satu jawatan kuasa untuk menangani COVID-19. Kita barangkali masih ingat ketika darurat diumumkan, pihak kerajaan telah membentuk satu jawatan kuasa yang dikatakan akan menasihati kerajaan dan juga yang Bertuan Agong tentang COVID-19, di mana ada 3 wakil pembangkang di dalam jawatan kuasa itu. Tetapi setakat ini, walaupun kita mengetahui akan jawatan kuasa itu wujud, cuma kita masih tidak melihat sejauh mana ia benar-benar berfungsi, dan yang paling penting, apakah peranan pembangkang di dalam jawatan kuasa itu benar-benar berfungsi sebagai yang sepatutnya dijangkakan. Dan kita juga sehingga ini tidak mengetahui apakah sebenarnya jawatan kuasa itu benar-benar berfungsi seperti mana yang diharapkan. Jadi dalam konteks sekarang, saya rasa apabila parlimen digantung dan sebagainya, sudah tentu kita tidak mengetahui secara jelas apakah yang berlaku di peringkat pentadbiran dan sebagainya, dan apa yang berlaku pada ketika ini kita hanya melihat semacam one-way communication daripada pihak kerajaan, terutamanya daripada Majlis Keselamatan Negara dan sebagainya itu terhadap apa yang dikatakan sebagai SOP harian dan sebagainya dan pengumuman kes sahaja. Tetapi kita tidak melihat secara nyata setakat ini apakah langkah-langkah yang perlu diambil, apakah tindakan-tindakan substantif yang dilakukan, sedang dilakukan ataupun akan dilakukan itu tidak berlaku. Sedangkan kita melihat ramai ahli-ahli politik yang memberikan input secara tidak rasmi kepada pihak kerajaan terhadap SOP. Kita ambil contohnya bagaimana bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib contohnya ya, yang sering memberikan hantaran-hantaran di laman sosial beliau terhadap apa yang sepatutnya berlaku, apa yang dikatakan beliau sebagai perlu ada SOP menyeluruh yang perlu dilakukan awal, bukan perlu menunggu sehingga berlakunya apa yang kita katakan sebagai PKP 3.0 yang ketika ini barangkali itulah yang sedang dilaksanakan, walaupun kerajaan masih lagi tidak menyatakan ini sebagai PKP menyeluruh 3.0. Tapi saya rasakan kalau masukan-masukan ini digandeng dengan baik daripada orang daripada pihak kerajaan, daripada pihak pembangkang, dan adanya barangkali lah kita kata ya, mereka boleh duduk semeja ya, secara rasmi atau tidak rasmi ya, kerana parlimen ditutup dan sebagainya ini, barangkali kita mungkin boleh mendapatkan input yang terbaik, pendekatan yang lebih mantap ya daripada perkara-perkara itu, dan akhirnya kita boleh melihat tindakan-tindakan kerajaan yang konkret, yang lebih substantif dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini dengan baik. Tetapi setakat ini saya rasa semua orang boleh memberikan pendapat dan pandangan yang bahawa kita masih jauh daripada apa yang sepatutnya berlaku terhadap menangani COVID-19 ini. Dan saya setuju kita masih lagi belum menang dan juga kita masih lagi belum gagal, tetapi kita tidak boleh menuju kepada kegagalan dan
kerajaan ketika ini memang harus melakukan sesuatu yang lebih agresif, yang lebih cepat dan pantas untuk mengeluarkan kita daripada jurang kegagalan dalam menangani COVID-19 ini. Okey, baik. Terima kasih Mujibur Abdul Muiz, penganalisis politik UiTM atas perkongsian pandangan berkaitan dengan bagaimana kejayaan pasca PRU14 dalam pembentukan semula negara kita dapat dijadikan sebagai satu platform untuk negara, tak kira rakyat ataupun pemimpin bekerjasama dalam memerangi era pandemik COVID-19 ini supaya kehidupan kita dapat kembali normal seperti biasa. Dan